Mak ayah pun berilah pinjam amount duit yang dia inginkan tu. Berapa ratus aku tak nak bagi tahu, minta maaf. Kemudian dapat je duit tu, apa berlaku, terus senyap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Aku Soleh Daim aka Sol dan aku ulas buku untuk korang. Okey, jadi untuk video kali ni aku nak resensi buku yang bertajuk Zero Hutang karangan saudara Zulkifli Syafi'i. Okey, ini buku beliau. Nampak? Cair terang sangat, nampak? Okey. Buku beliau tak tebal, nipis sahaja. Okeylah, buku ni cerita pasal apa? Buku ni sebenarnya menceritakan pasal tip-tip mantap yang dikongsikan oleh penulis dalam kita nak membebaskan diri kita daripada dibelenggu hutang. Tapi sebelum kita cerita berkenaan buku Zero Hutang ni, geng, aku nak cerita serba sedikit pengalaman buruk keluarga aku berkenaan dengan hutang. Ya, pengalaman buruk. Okey, cerita dia macam ni. Benda ni beberapa tahun yang lepas. Ada seorang kenalan dengan keluarga aku yang kita orang kenal melalui pekerjaan. Kita dah kenal dia adalah beberapa seketika dan mungkin lama, dan dia antara sahabat yang rapat, rakan yang rapat dengan keluarga aku. Yang mana beliau akan kadang-kadang singgah ke rumah kita orang, makan dan minum petang bersama kita orang. Beliau akan bergelak ketawa, berborak mesra dengan kita orang semua tu. Manakala sahabat-sahabat lain mungkin sibuk dengan kerjaya dan hidup mereka sendiri. Jadi beliau ada kelapangan, beliau singgahlah ke rumah kami. Jadi disebabkan tu hubungan beliau dengan hubungan keluarga kita orang agak rapat tau. Dan tibalah satu masa ni beliau mengadukan masalah yang beliau ada masalah kewangan. Kereta beliau rosak ke apa benda, tak apa, ingatlah dia punya alasan tu apa. Yang penting alasan tersebut menyebabkan dia kesuntukan wang dan memerlukan wang dan ingin meminjam wang daripada pihak keluarga aku. Jadi atas dasar ihsan keluarga aku ni pun berasa kesian, kita orang pun memberilah. Okey, mak ayah lah yang bagi. Mak ayah pun berilah pinjam amount duit yang dia inginkan tu. Berapa ratus aku tak nak bagi tahu, minta maaf. Kemudian dapat je duit tu, apa berlaku, terus senyap. Okey, jadi kita pun bersangka baiklah mungkin beliau ada masalah kewangan, jadi beliau perlukan lebih banyak masa untuk menyelesaikan hutang tersebut. Maka berlalulah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Tak ada langsung usaha untuk membayarnya. Malah berketika kalau kita terserempak dengan beliau di bandar kecil kita orang pun, beliau akan terus cepat-cepat tunduk kepala belah. Macam itulah reaksi biasa beliau. Setiap kali bila dia nampak je ayah aku je, terus hilang. Terus dia cepat-cepat nak pergi, terus dia cepat-cepat nak belah. Kalau macam tu memang kita dah tahulah dia ni jenis yang tak nak membayar hutang. Bukannya tak ada duit untuk bayar hutang, sebab dia ni dah ada pekerjaan tetap orangnya, dah ada gaji yang baik, dah ada gaji yang tetap. Takkanlah tak boleh bayar hutang beberapa ratus je. Kalau dia simpan atau potong serba sedikit, RM20, RM30 setiap daripada gaji dia pun, aku rasa insya-Allah kurang dari 1 tahun dah selesai. Ini dari tahun 2015 sampai sekarang akhir tahun 2020 tak bayar-bayar. Jadi maksudnya pandailah dia bayar dekat akhirat nanti ya. Dekat sana kita pun tak tahu bila dia nak bayar. Jadi kesimpulannya, geng, hutang ni memang boleh menyemai api permusuhan. Dan baik-baik orang tu bersaudara, dua orang tu berkawan rapat, akhirnya boleh menjadi renggang, malah bermusuhan di antara satu sama lain, terutamanya apabila penghutang tidak mampu menjelaskan hutangnya terhadap pemiutang. Jadi geng, hati-hati sikit kalau korang nak memberi pinjam ataupun nak meminjam daripada rakan-rakan. Pastikan kalau korang pinjam tu korang bayar, dan pastikan kalau orang tu nak pinjam dengan korang satu amount yang gila besar, korang elakkanlah daripada memberi dia hutang. Kecuali kalau dia ni memang jenis orangnya orang yang memang amanah terhadap janjinya, maka itu bolehlah. Jadi kalau korang pun pernah ada pengalaman yang buruk pasal hutang, atau korang kenal siapa-siapa yang ada masalah yang buruk pasal hutang, komen kat bawah ni. Aku nak baca, aku nak tahu, dan kita sama-sama belajar. Kita ambil pengalaman daripada kisah-kisah yang korang ada. Korang dah tahu kisah aku, korang ceritalah pula kisah korang kat komen. Apa salahnya kan? Jadi itu sahajalah serba sedikit berkenaan dengan masalah keluarga aku berkenaan hutang. Jadi kita terus masuk ke isi buku ini. Okey, jadi buku ni berkenaan apa? Buku ni berkenaan tip-tip yang dikongsikan oleh penulis untuk kita langsaikan dan uruskan masalah hutang kita. Macam tajuknya sendiri kan, Zero Hutang. Kalau boleh matlamatnya nak menuju ke arah hutang yang kosong. Sejujurnya lah kan geng, aku nak cerita dekat korang betapa aku kagum dengan beliau, kerana beliau
ada cerita latar belakang beliau, iaitu ketika beliau baru memulakan karier, awal-awal macam baru lepas habis ijazah, baru kahwin macam tu, beliau memulakan karier. Beliau cerita beliau menanggung sebanyak 5 buah hutang. 5 hutang, babe. Jangan main-main. 5 hutang. Banyak tu. Hutang beliau yang pertama ketika beliau meminjam daripada Yayasan Pelajaran Johor untuk pendidikan diploma beliau. Hutang seterusnya daripada Yayasan Pelajaran Johor juga untuk peringkat pengajian ijazah sarjana muda pula. Hutang yang ketiga adalah ketika beliau berhutang untuk membeli kereta second hand bagi menyambut kelahiran bayi pertama beliau, sebab beliau ada cakap beliau trauma dengan insiden yang berlaku ketika menaiki motor bersama isteri. Hutang keempat pula adalah hutang yang mana beliau membeli komputer riba untuk tujuan pekerjaan dan memudahkan hal-hal bekerja beliau lah. Dan yang terakhir sekali adalah hutang PTPTN isteri beliau, yang mana beliau ceritakan isteri beliau tidak bekerja. Jadi geng, bayangkan dengan 5 buah hutang macam tu, nak sara isteri, nak sara anak. Bayangkanlah. Dan korang tahu tak berapa gaji dia cerita? Gaji dia cerita adalah sebanyak RM1,750 sebulan. Menurut beliau, beliau tinggal di Kuala Lumpur tau. Jadi gaji RM1,750 tu beliau sendiri nyatakan adalah kategori miskin bandar. Bayangkan, miskin bandar macam tu dengan 5 buah hutang bersama menanggung isteri dan anak pertama yang baru lahir, macam mana beliau hadapi semua tu? Malahan beliau memang cakap cabaran dia tu memang jihad fi sabilillah dalam untuk melangsaikan satu persatu hutang beliau. Akan tetapi beliau sangat-sangat gigih dalam melangsaikan hutang beliau. Dan berkat daripada kegigihan serta usaha yang nekat bersama isteri beliau, akhirnya mereka berjaya melangsaikan hutang mereka satu demi satu sehingga selesai kesemuanya, geng. Buku ni kan memang membuka mata aku berkenaan dengan hutang. Barulah aku tahu juga hutang tak semestinya jahat. Ada hutang yang baik. Hai, saya hutang baik. Selamat berkenalan. Hello hutang baik. Jadi apa beza hutang baik dan hutang yang tak baik? Jadi kalau korang nak tahu pun salah satu sebab korang kena baca buku ni. Dia ada cerita macam mana hutang baik dan macam mana hutang yang tak baik, dan bagaimana korang boleh manfaatkan hutang yang baik untuk mengkayakan diri korang. Okey, jadi itu sahaja resensi buku untuk kali ni. Jangan lupa korang tekan like dan subscribe. Aku memang sangat hargai kalau korang like, subscribe aku dan komen kat bawah tu. Benda-benda tu memang membantu aku untuk menghasilkan lebih banyak konten-konten menarik untuk channel YouTube ni. Itu sahaja daripada aku. Kita jumpa di video akan datang.